Okey, Assalamualaikum dan, selamat malam, eh. Okey, saya nak share lah bagaimana cara step by step lah, macam mana cara nak, hasilkan projek ni. Projek ni sebenarnya dia macam simple, tapi dia perlulah, buat beberapa part. Sebab, projek ni walaupun kita nampak satu part seperti ni, tapi kita tak boleh buat sekaligus lah. So, di sini ada beberapa komponen yang kita perlu hasilkan. Yang pertama sekali adalah box, box dia. Yang kedua adalah dia punya pintu, yang ketiga adalah bahagian bulat yang boleh berpusing. Supaya parcel boleh masuk dan dia boleh tolak. Okey, jadi untuk hasilkan ni saya tunjuklah satu persatu di mana first sekali saya akan tunjuk bagaimana nak buatkan box dahulu. Okey, pertama sekali box ni menggunakan unit milimeter, maka saya akan gunakan template standard mm.ipt lah. Okey, so saya start to the sketch. Okey, di mana ini plan yang saya pilih untuk saya start melukis. Jadi untuk bentuk ini mudahnya saya buat bentuk rectangle dahulu. Okey, di mana rectangle ini buatlah rectangle. Okey, untuk rectangle ini dia mempunyai tinggi 700, lebarnya adalah 600. Jadi kita ambil dimension 700, okey, lebarnya adalah 600. Okey, double klik untuk zoom all. So ini kita punya rectangle dan, kalau kita tengok sini bahagian ini ada dipotonglah untuk membolehkan kita letak bentuk bulat. So di sini kita tengok panjang sini adalah 400 bermaksud, lebar di sini lebih kurang 200 ataupun diameter 400 samalah. So 200, sini pun 200. Jadi, nak senang saya gunakan rectangle juga. Okey. So di sini kalau kita nak masukkan nilai terus pun boleh, masukkan 200. Okey, kita tekan button tab pada keyboard, 200 ubah nilai, bolehlah. Okey, jadi saya nak trim ini, trim, buang, ini buanglah, kita buang manually. Jadi kita nak bentuk seperti ini. Okey, dah siap bentuk seperti ini, finish sketch. Dan kita extrudekan dia, saya ambil arah dia ke sana, kita ambil arah ni lah, sana, dengan tebal kita nak extrude adalah 500 mm kat sini, tab 500. Okey, so dah masuk 500, enter dan kita dapatlah bentuk seperti ini. So saya yakin saudara dah pun berjaya buat bentuk inilah. Okey, sekarang ni kita nak buat bentuk, kawasan ni nanti dan pintu, jadi sebelum kita start, saya buat dahululah. Kita boleh buat dahulu, eee, kawasan di sinilah untuk tempat bulat tu bercantum nanti. Okey, kawasan bulat sini untuk bercantum. Kalau kata kita nak letak bulat ni sahaja tanpa ada rujukan untuk benda ni pusing, bukan tak boleh, tapi tak logiklah, dia mesti ada something screw atau nut yang dipasang untuk membolehkan dia berpusing. Jadi kita kena create dahulu kawasan rujukan tersebut. Jadi saya start to the sketch lagi sini dan kita pilih plane ini, permukaan ini sebagai rujukan. Okey, di mana di sini saya tak pasti berapa ukuran, jadi saya buat anggaran sahaja iaitu diameter 50 mm. Saya buat satu bulatan sini dengan dengan diameter 50 mm dan kita finish sketch. Okey, so yang ini pun saya nak extrudekan dia ke sana dengan keadaan, jangan cut, cut ni dia buat lubang, kalau nampak warna merah ni maksud dia akan cut. Pastikan kita tengok sini, dekat bahagian bulan ni ialah join. Okey, tekan okey untuk confirm. Okey, seterusnya kita nak tebuklah, kita nak tebuk box ni supaya dia menjadi satu box. So cara nak tebuk paling cepat adalah kita menggunakan shell. Jadi kita buat box. Okey, di mana arahan shell ini berada dekat modify shell. So kita klik pada shell. So bila kita klik pada shell, pertama sekali dia akan minta dahulu permukaan manakah yang kita nak tebuk. So di sini saya akan pilih permukaan 1, curve ni 2 dan ini adalah 3. 3 kawasan ni kita nak tebuklah supaya dia menjadi ruang rongga yang kosong, nanti pasir boleh masuk ke dalam.
Okey, kemudian di sini kita ada thickness. So, thickness ni ketebalan dinding box kita ni. So, ini bergantung kepada ketebalan kita nak gunakanlah. Kes ini saya tak pasti berapa ketebalan logam yang nak digunakan, jadi saya letak 2 mm sahaja. Katakan, kalau saudara dia punya ketebalan dinding adalah 5 mm, so boleh letak 5 mm lah. Ini saya letak 2 mm. Okey, kita klik okey, jadi kita dah siap. Okey, zoom sikit, kita boleh nampak, dia macam box kat dalam tu. Dah siap kawasan ini. Alright, seterusnya, okey, disebabkan di sini adalah tempat yang akan dipasang, skru nanti untuk letak kawasan yang bulat, jadi sini saya perlu tebuk juga. Kita perlu buat, lubang kat situ. So, caranya kita pergi kepada start to the sketch, pilih permukaan ini, okey, dan kita tebuk lubang. So, nak dapatkan reference, pastikan kita klik circle ini, lalu dekat line ini. Jadi bila kita lalu line ni kita nampak ada satu titik, ni reference untuk center circle tersebut. Klik dekat dia dan masukkan diameter 20. Saya letak 20 sebab ini anggaran. Sure berapa ukuran yang saudara nak buatlah untuk lubang pasang skru. Okey, finish sketch dan kita extrude. Kita nak tebuk, jadi pastikan kita pilih cut. Okey, pilih cut untuk tebuk dan make sure juga dia tebuk sampai habislah ketebalan dia, ataupun boleh pakai tempat kita gunakan proof all ni. Okey, bila kita klik off, proof all ni dia akan potong habislah dan kita klik okey. Okey, jadi settle untuk bahagian reference tadi. Okey, seterusnya pula kita nak buat pula pintu di sini. Kita tebuk siap-siap, kita nak buat pintu. Jadi kita ambil start to the sketch lagi, pilih permukaan ini sebagai rujukan dan kita nak lukis bentuk pintulah. Jadi saya ambil rectangle. So, masa kita nak klik ni kalau boleh jangan ambil hujung ni, sebab kita punya permukaan ni ada dinding tadi. Jadi, lalu saja kita punya cursor kita nampak ada reference line di sini, ambil bucu hujung ni sebagai point untuk kita start melukislah, supaya dia tak melanggar dinding, box kita lah. Okey, di mana di sini saya akan gunakan ukuran pintu ni, saya tak pasti saudara punya ukuran pintu. Jadi saya letaklah 200 mm dan tingginya adalah 300. Ni ikut design saudaralah, kalau kata, ukurannya bukan macam ni, ubahlah Ini saya tunjuk sebagai rujukan. So, finish sketch untuk confirm dan kita extrude, sketch kita nak tadi dengan menebuk lubanglah, kita ambil cut. Cuma untuk cut ini, kita jangan buat control all, control all dia tembus ke atasnya. Kita nak sikit je, so kita ambil control all ni, ambil ketebalan dinding kita ni tadi 2 mm kan, saya buat lebih sikitlah 10. So, kemudian kita klik okey, jadi dah pun, terhasil ruang untuk kita letak pintu nanti. So, pasal tu diambil lah. Kalau kata perlukan pintu yang lebih besar, ubahlah ukuran tadi. Nak ubah macam mana? Kita pergi balik dekat extrusion ni tadi. Klik simbol, tambah dan kita edit sketch. Klik kanan, edit sketch. Boleh ubahlah ukuran ni. Okey. Terus saya gunakan ukuran ni lah Kemudian saya lihat design ini ada bahagian yang, ada bahagian condong ni. Saya tak pasti bahagian condong ni untuk, function dia adalah adakah dia untuk barang tu jatuh kan. Jadi kita nak buat bahagian condong ini, jadi kita perlu lukis bahagian condong kat sini. Cuma kawasan ini adalah kawasan dekat dalam. Okey, kawasan dekat dalam tak apa, kita boleh buat dekat permukaan luar ni, tak ada masalah. Jadi saya start to the sketch dan pilih permukaan luar ini sebagai rujukan. Okey, di mana kita, ambil line dan kita buatlah, ambil bucu ni ke sini. Saiz ni tak kisah, kalau kata saudara ada ukuran yang tetap boleh masukkan, kalau tidak saya just buat satu line dan kita letakkan dimension kita adalah, so kita nak letak sudut dia adalah dengan klik pada dimension, klik pada line pertama ni, yang condong ini dengan line tegak. Kita
kita akan dapat sudut. So, sudut cantik adalah 45 lah. Okey, dan untuk kita menghasilkan, bentuk dia nanti, kita perlu buat satu lagi line dekat bawahnya dengan cara mudah kita pakai offset. Offset ni adalah function untuk kita duplicate lah. So, klik pada duplicate, offset ni, offset, klik pada line ini dan kita nak duplicate dia ke sini. Okey, ni masalahnya bagi kita bila kita dah buat sudut ni dia akan terikut sekali. So, tak apa, saya, uh, kita pakai copy lah, klik copy, kita copy lah. Kalau pakai offset ni masalahnya dia duplicate sekali garisan tegak ni kita tak nak, dia akan mengganggu nanti. So, saya klik copy lah, klik pada copy. So, untuk copy ni pertama sekali dia akan minta kita select line. So, ini line, select. Yang kedua dia akan minta kita buat base point, pilih base point, tempat kita nak pegang lah, jadi saya nak pegang kat sini. Dan kita bawa ke bawah sikit. Okey, bawa bawah sikit dan letak. Okey, dan lepas kita letak tekan done. Okey. So, dah dapat macam ni, kita just perlu sambungkan dia supaya garisan ni tak terputus. Sebab untuk kita buat extrude mesti garisannya bersambung tengkar ataupun dia ada profile. Okey, jadi sini saya dah sambungkan kedua-duanya, jadi kita boleh finish sketch. Okey, kemudian seterusnya kita nak extrudekan dia supaya dia sambung ke sana lah, jadi kita klik extrude. Okey, pilih automatic sketch ini sebabkan dia profile yang tutup, automatic dia dipilih. So, kita tak nak arah sini, kita nak arah bertentangan, pastikan kita klik arah bertentangan, flip. Dan kalau nampak dia ada tunjuk preview sini warna merah, jadi kita bermaksud ini potong, kita tak nak dia potong, kita nak dia satu, komponen yang baru, jadi kita pada join. Okey, dan kita nak dia sampai habis, dia nak sampai ke sana, jadi nak senang kita ambil solve all ni. Klik OK dan boleh nampaklah hasil dia. Jadi kita boleh nampaklah, dia macam ni. Alright. Okey, jadi siap untuk box kita. Okey, tadi saya beritahu kita akan ada 3 benda yang kita nak buat, 1 box, kedua pintu ni, yang ketiga bentuk bulat. Jadi kita dah siap box yang pertama. Okey, jadi kalau saudara rasa mungkin terlaju, boleh ulang balik video ni lah. Okey, so untuk box ni saya save, kita savekan dia. Okey, save ke dalam folder lah, hasil box. Okey, kita savekan nama file ini sebagai dia punya box lah. So, dah save kita dah save file ini sebagai box. Okey, dia dah ready. Kita buat pula pintu, Tadi pintu kita mempunyai panjang 200, lebar 200, tinggi 300. Jadi kita buat satu file yang baru. Okey, di mana file baru ni stepnya sama, Kita start to sketch. Pilih plane yang kita nak. Okey, dan kita buat satu rectangle yang mempunyai dimension. Lebarnya adalah 200 dan tingginya adalah 300. Okey, itu ni senang saja. Okey, kemudian kita finish sketch. Okey, dan pintu ini kita nak extrudekan dia mengikut ketebalan dinding tadi. Tadi kita buat dinding untuk box tadi. Dinding ini kita gunakan shell tadi. Tebal yang saya letak adalah 2 mm. Jadi pintu ni pun kita letak 2 mm lah. Jadi saya buka balik file pintu ni, kita letak 2 mm juga. Klik OK. Jadi dah dapat dah kepingan pintu. Jadi pintu ni kita kena buat dia punya handle pula. Okey, pemegang dia. Jadi di sini saya ambil simple handle, Jadi saya buat satu sketch. Pilih dekat permukaan ini. Dan kita buat satu circle lah. Letak ke mana-mana dulu. Saya letak anggaran tombol dia mungkin dalam 15 mm lah. Saya letak 15 diameternya. Kedudukan ni kalau nak tepat mungkin boleh buat jarak lah. Kalau tak kita letak dah lebih kurang. Kalau tak
tak ada masalah, tak ada isu. Okey, finish sketch dan kita extrude tombol ni. Okey, kita panjang sikitlah. Klik OK untuk confirm. Okey, jadi siap untuk kita punya pintu. So, kalau dah siap, kita save. Save ni sebagai pintulah. Okey, siap untuk bahagian pintu, dah siap untuk box. Kita nak buat bentuk bulat. Okey, saya dah test saya sebenarnya untuk bulat ni. Kalau bukaan bulat ni kecil sangat, pasir tak boleh masuk. Jadi ini cadangan saya lah. Iaitu kita akan buat separuh bulat. Okey, buat separuh bulatan lebih baiklah. Okey, untuk kita menghasilkan separuh bulatan, kita boleh buat satu fail yang baru. Okey, kita nak buat satu fail yang baru dengan cara create new file. Ini sama saja step kita buat file ni. Start mm.ipt, create, kemudian kita start 2D sketch dan pilih plate. Okey, saya sebenarnya terpaksa buat laju sikit, tapi saya yakin tuan saudara akan ulang baliklah video ni. Kalau tak faham terkecil, ulang balik, try follow. Kalau tak boleh juga, boleh WhatsApp lah untuk respon. Okey, saya nak buat bentuk bulat ni tadi. Saya beritahu kalau kita buat bulat penuh, tak ada ruang untuk masuk. Kalau kita buat bukaan sekecil macam ni, hasil tak boleh banyak sangat masuk. Okey, jadi saya nampak adalah kesesuaiannya adalah kita buat separuh bulatan. Separuh bulatan lebih better lah. Okey, jadi di sini saya buat 1/3/4 sebenarnya. Tapi bila saya tengok 3/4-nya pun hasil boleh masuk, tapi dia possibility untuk dia dropkan barang tu adalah sangkut adalah tinggilah sebab kita ada benda ni. Kalau tak ada benda ni tak okey. Tapi sebab dah ada design di sini, maka separuh bulatan tak sesuai. Okey, jadi kita akan buat satu circle. Okay, di mana circle ni kita akan buat mengikut diameter. Diameter di sini tadi berapa? Diameternya 400. Cuma kita jangan masukkan nilai 400 sekaligus. Sebab objek silinder ini akan berada di dalam. Sebab dia nak berpusing nanti. Jadi 400 ini kita akan tolak mengikut ketebalan logam lah dinding ni. 400 tolak kita ambil kiri kanan terus ambil kanan. Kanan ni 2 tolak 2. Sebelah sana pun tolak 2. Jadi 400 tolak 2 tolak 2 jadi 4. Okey. Buat dimension 400 tolak 2 tolak 2. Dua-dua ni ada bermaksud ketebalan dinding box tadi. So kita buat dua kali ni sebab dia kiri dan kanan lah, kita kena kira. Okey. Okey, tadi saya beritahu kita nak buat separuh bulatan, maka saya akan trim bulatan ni supaya dia menjadi separuh sahaja. So kita boleh klik the line. Okey, dan kita ambil line ni daripada atas sampai ke bawah. Okay. Dan kita trim balance-nya. Okey, maka jadilah separuh bulatan. Okey, kemudian kita nak buat juga tempat untuk kawasan ini kawasan ni. Untuk tunjuk kawasan box ni. Kawasan sini yang bercantum sini, di mana di sini kita ada buat tadi 50 lengkung ini dan sini adalah 20. Jadi kita buat satu circle kat sini yang mempunyai diameter 50 dan juga circle yang punya diameter 20. Okey. Kita buat sini Okey, kemudian saya trimkan bulatan ni. Kita nak macam ni je. Ini pun boleh trim. Line ni kita boleh trim, buang. Kita nak tinggalkan macam ni. Okey, dah dapat macam ni, finish sketch. Okey, kita akan dapat bentuk macam ni lah. Okey, seterusnya kalau kata saudara tak nak separuh, nak buat suku, boleh sinilah, ini peranan dia. Buat suku. Masa trim tadi jangan trim separuh lah. Trim
suku saja. Itu dia beza dia. Yang lain stepnya semua adalah sama. Okey, terusnya kita nak extrude ni. Kita extrude silinder kita ni, kita ambil arah ke mana, kita suka sebenarnya arah ke kanan ni. Okey dan, extrude distance kita ni kita masukkan panjang sinilah, panjang dinding ni iaitu 500. Cuma 500 ni jangan lupa kena tolak 2 dan tolak lagi 2 ketebalan dinding kita ni. Ni boxnya. So saya type tolak lah. Kalau saudara boleh kira terus masukkan dia tu pun boleh. Saya masukkan sini supaya nak boleh nampak lah. 500 tolak 2 tolak 2. Klik OK dan confirm. Okey, seterusnya kita gunakan step yang sama macam tadi. Kita nak tebuk. So kita gunakan shell. Klik pada shell. Kita ambil ketebalan thickness ni 2 dan pilih face ni. Sini satu dan sini. Itu tebuk juga. Biar dia habis. Okey, dah confirm semua kawasan dipilih. Klik OK je kita dapat untuk ni. Okey, dah siap seperti ini kita boleh save sebagai bulat lah. Apa nama kan. So sini kalau kata nak buat skru pun boleh. Tapi skru itu saya serah pada saudara lah untuk fikir macam mana nak buat. Simple je sebenarnya buat bulat ni. Okey, saya bagi sampai 3 part ni je lah. Sebabnya fasa yang terakhir yang penting adalah untuk kita combinekan ketiga-tiga komponen ni. Pintu, box dengan bentuk bulat tadi. So untuk kita gabungkan dia, kita perlu buat satu file assembly namanya. Okay, so caranya adalah kita pergi kepada new file. Kali ini kita tak nak guna standard mm.pt sebab kita bukan nak lukis part, kita nak cantumkan. Jadi yang cantum kena gunakan assembly. So klik pada standard mm.im ni. Okay, kemudian create. Okay, bila kita tekan assembly tadi kita akan nampaklah interface-nya berbeza. Di mana interface ni hanya untuk kita buat assemble. Jadi bila kita nak assemble, first sekali kita place dahulu, kita kena tekan button place, kita panggil kat mana tersimpan tadi, kita panggil dahulu box. Okay, klik pada box, open. Okay, kalau tengok sini besar jadi saya scroll out lah. Okay, boleh nampak. Saya sedang panggil dahulu, place dahulu box. Klik pada box, klik kat permukaan. Okay, bila kita klik kita nampaklah dia letak secara baring macam ni dan dekat cursor kita ada satu lagi box yang terikat. So kita tak nak dah tekan banyak kali kita nak gunakan sekali sahaja. So di sini kita boleh tekan button escape pada keyboard untuk keluar arahan. Okey, so sini kita nampak box kita dalam keadaan baring, jadi kita tukarlah kedudukan dia dengan memusingkan kita punya cube ni. Okay, nak pusing jangan pakai sini pusing mesti gunakan cube. So cara dia senang je, klik pada front ni. Bila kita klik pada front, kita tengok dia masih sengit, kita boleh pusing gunakan rotate di sini. Okay, bila kita dah nampak tulisan front ini cantik dah ngam-ngam macam ni, kita tekan bucu kanan atas. So ini view kita nak. Itu langkah pertama, iaitu kita rotate dahulu. Yang kedua, kita klik kanan dekat cube ini, guna klik kanan pada mouse klik kanan. Set current view as home, fit to view. Nak klik kanan ni kena pastikan bawa cursor kita ke cube ni. Klik kanan, set current view as home, fit to view. Kalau kita klik tempat lain dia tak keluar. Mesti dekat cube. Itu langkah kedua. Langkah ketiga kita nak lock supaya box ini tidak bergerak. Klik kanan pada box ini dan aktifkan grounded. Bila kita aktifkan grounded, boleh nampaklah part ini telah pun dikunci. Okey, sekarang kita nak pasang pintu dululah. Pintu senang sikit kan. Kita pasang pintu. Kita place. Kita panggil pintulah door. Open dan kita letak. Okey So ini adalah kita punya pintu. Kita nak pasang kat sini. So cara nak pasang pintu ni kita boleh gunakan arahan join.
klik pada join, pastikan, function pintu ni nanti dia akan boleh buka dan tutup, jadi kita perlu tukar, kepada rotational, okey. Kemudian point yang kita nak ambil, pastikan kita zoom, pastikan kita dapatkan line di luar ni, dalam keadaan circle ini, baring, jangan tegak macam ni, ni tak nak, kita nak dia keadaan baring. Jadi klik pada garisan ini, kita nampak circle ni bulat ni baring, okey, klik saja kat dia. Okey, bila kita dah klik kat dia, point yang kedua kat sini, point yang kedua ni kita nak klik pada permukaan ni. Sama juga kita nak dia dalam keadaan baring. Okey, bila kita klik, kita boleh play, kita tengoklah pintu ni buka macam tu. Klik OK untuk confirm. Jadi pintu ni dah boleh dibuka dan tutup. Okey. Seterusnya kita nak pasang pula yang bulat tadi. So kita klik pada place, kita panggil yang bulat pula. Open, kita letak dulu di sinilah. Okey, di mana untuk bulat ni kita nak cantumkan, kita sama juga kita gunakan join, dan sebabkan dia berpusing kita pakai rotational. Okey, dan point yang kita nak pilih untuk kita bagi dia pusing adalah dekat bulat ini, kita ambil center of circle kat sini. Pastikan dia highlight dekat circle dekat luar ni, bukan circle kat dalam, circle kat luar ni. Okey, kemudian kita nak pergi kat sini pula, sama juga, pastikan kita zoom supaya nampak. Kemudian untuk ini kita ambil circle di dalam, jangan ambil keluar, ambil circle kat dalam. Okey, kemudian kita klik OK. So sini kita boleh nampaklah pusing. Boleh nampak pasal ini bila dimasukkan, kita ambil putus ni. Okey, dia akan masuk inilah. Limitation ni dia akan sangkut kat sini nanti dan kita boleh tutup dia macam ni. Bila dia dalam keadaan macam ini, barang nanti akan jatuh ke bawah. Kalau saudara nak buat, limit sebenarnya macam ni pun boleh. Setakat sampai sini saja dan dia boleh tutup. Jadi barang tu hanya akan masuk sini dan ditutup. Bila kita tutup, barang tu jatuhlah. Okey. Jadi, itu adalah asas bagaimana kita nak cantum. Cuma kalau nak lebih detail lagi, kita boleh buat limitation lah, supaya pintu ni tak boleh tembus ke dalam dan dia tak boleh tembus ke luar. Yang ni hanya limit dia saja. Okey, saya tunjukkan bagaimana kita nak buat limits. So saya tunjuk dulu dekat pintu ni. Dekat pintu ni, kita pastikan kita bawa dia rapat ke sini dulu, lebih kurang sinilah. Kemudian kita edit. Kita klik pada pintu, kita nampak dia highlight kat mana. Okay, dia highlight dekat door ni kan. Tambah dekat dia. Kita nampak ada arahan rotational kita buat tadi. Klik kanan, edit. Okay, di mana kali ini kita nak ubah dia punya nilai limits ni. Limits ni. So untuk limits ini kita nak setting supaya sudut putaran dia adalah sudut putaran yang betul lah. So di sini ada tiga bahagian yang kita kena faham. Start adalah mula-mula dia buka, end adalah mula-mula bila dia tutup. Case ni dia tutup kan, jadi kita nak masukkan nilai sini end. Untuk current ni cuma untuk testing sahaja. Saya saja letak rapat sikit supaya saya nak tahu apakah value nilai yang dia akan gunakan untuk sini lah. So di sini saya tengok sesuai saya pakai, kita ambil sudut bukaan yang tepat lah, iaitu 180. Kalau tengok saya tukar nilai 180 dekat current ini, dia akan preview kat sini. Oh, macam ni rupa 180. Okey, jadi kita masukkan nilai N ni 180. Untuk start pula, kita tak boleh letak nilai yang sama dengan N. Kalau letak nilai yang sama, pintu ni memang tak boleh bergerak lah, tak boleh buka. Dia nilainya perlulah berbeza. Jadi nilainya kita boleh masukkan dengan masukkan nilai, kita test lah. Okay, katakan saya testing, nilainya kosong. Kalau kosong kita nampak, kita lihat pintunya buka habis. Jadi boleh letak nilai kosong kat sini. Kosong Okay, jadi limit kita adalah start dalam keadaan sudut 0 darjah, end dia adalah 180.
Sekarang ni biarkan dia, ini untuk testing sahaja. Klik OK. So, inilah bukaan pintu kita, ini kosong darjah, ini adalah 180. Jadi dia takkan boleh ditutup masuk ke dalam lah, setakat ini sahaja. Okey. Terusnya untuk, bukaan ini kita nak, sudut yang betul, jadi kita nak kena buat limit jugalah supaya dia tak tembus ke bawah tu jadi. Tak logik lah dia berlanggar kan. Jadi cara dia kita bawa dia rapat dulu kat sini lebih kurang, kemudian kita edit lagi rotational, klik pada tepi ni, ke kanan, edit, okey di mana kita nak tukar nilai limits ni. So limit di sini kita boleh letak current ni, current ni kita cuba letak 90. Okey 90 dia ngam-ngam tutup. Jadi kita boleh letak nilai 90 sebagai end dia lah tutup. Kalau dia buka pula, kita testing kosong, kita nilai kat current ni kosong. Kosong macamnya tak sesuai kosong ni macam tak sesuai sebab dia tak buka pun. Okey 90 ni saya tambah dengan 90 jadi 180. 180 cantik sebab dia buka. Jadi start di sini saya ambil 180. Yang ini memang perlukan sedikit kefahaman dan cuba jaya. Ataupun kalau nak detail lagi boleh tengok video saya berkaitan dengan assembly lah, untuk lebih faham lagi. Untuk yang ni rakaman ni saya cuba fokus kepada keperluan sahaja. Okey, so klik OK. Jom kita boleh tengok kita punya ni hanya boleh buka dan tutup sahaja. Sampai setakat ni je. Okey, jadi settle lah untuk design saudara. Sebenarnya nampak simple tapi prosesnya banyak jugalah. Okey, so diharap ianya membantu saudara untuk siapkan projek akhir. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat.